pemberi syafaat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat dan salam ke atasnya wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, dan kepada ruh ayah-ayah dan saudara-saudaranya dari para nabi dan juga rasul. Wabil khusus, dan dikhususkan kepada pengarang kitab kita, iaitu Al-Alim Al-Alamah Al-Syaikh Husain Nasir bin Muhammad Faid bin Mas'udi Al-Banjari. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Hamdan lillahi wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, selawat dan salam semoga Allah limpahkan ke atas Rasulullah serta kaum keluarga dan para sahabatnya dan pengikut sekalian. Yang kita hormati iaitu pengerusi surau dan seluruh staf kepimpinannya, para imam, para bilal, duk-duk syiak yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silap. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung pengajian kitab kita, iaitu Usul Tauhid. Berarti kat mana? Surat 7 bermula dalil. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, bermula dalil yang menunjuk akan wajib kita ketahui ilmu tauhid, iaitu firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya, ketahui olehmu bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, yang ada lagi esa melainkan Allah. Dan firman-Nya, Qul huwallahu ahad. Artinya, i'tiqad olehmu ialah Allah, iaitu Tuhan, iaitulah Allah, Tuhan yang esa. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Sayyidina Muaz pada tatkala menyuruh ia akan dia pergi kepada Yaman, innaka taqaddamu ala qaumin min ahlil kitabi falyakun awwala ma tad'uuhum ila ayyuwahhidullaha ta'ala fa idza arafu dzalika fa akhbirhum
anna Allah qad farada alaihim khamsa salawatin fi yaumihim wa lailatihim fa idza shallaw fa akhbirhum anna Allah aftarada alaihim zakatan fi amwalihim tukhadhu min ghaniyihim faturaddu ala faqirihim. Rawahu Imamul Bukhari. Mafhumnya, artinya bahawasanya engkau datang, engkau atas kaum daripada ahli kitab, maka hendak adalah mula-mula barang yang engkau seru akan mereka itu kepada bahawa mengesa sekalian mereka itu akan Allah Ta'ala. Maka apabila mengetahui mereka itu akan yang demikian itu, maka khabar olehmu akan mereka itu bahawasanya Allah Ta'ala telah memfardu ia atas mereka itu sembahyang yang 5 waktu pada hari mereka itu dan malam mereka itu. Maka apabila sembahyang mereka itu, maka khabar olehmu akan mereka itu bahawasanya Allah Ta'ala telah memfardu ia atas mereka itu zakat pada segala harta mereka itu, diambil daripada orang kaya mereka itu, maka diberi kepada orang yang fakir daripada mereka itu. Ini hadis meriwayat akan dia oleh Bukhari. Adapun dalil yang menunjuk atas tiap-tiap masalah ilmu tauhid dan tiap-tiap sifat Allah yang mengandung bagi ilmu tauhid, boleh tuan hamba tuntut akan dia pada tempatnya. Baik. Ni kita sambung lagi berkenaan kepentingan ataupun keperluan kita menuntut akan ilmu syarah, yakni ilmu tauhid. Dia ada 2, satu lagi ilmu syarak ni 2. Satu tauhid, satu fiqh. Fiqh dia belum kupas lagi. Dia nak kupas ni tauhid ni dulu. Jadi kemudian dia bawa dalil. Dalil ni maknanya bukti. Itu makna dalil. Bukti. Dan kita buktikan, ulama buktikan benda ni sahih sungguh. Dia perintah daripada Allah. Jadi dia kata bermula dalil. Bermula tu sebenarnya ini diikut kaedah bahasa Arab. Tak ada apa-apa tu. Itu nak menunjukkan permulaan ayat sahaja. Bermula dalil dia kata yang menunjuk akan wajib kita ketahui ilmu tauhid. Dia nak tunjuk kat kita dalil, yakni bukti yang menunjuk akan wajib kita ketahui ilmu tauhid. Dia nak tunjuk wajibnya. Apa makna wajib sini? Wajib pada syarak. Ma yusabu ala fa'iluhu wa yu'aqabu ala tarikuhu. Buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Tu makna hukumnya, makna wajib. Jadi wajib kita ketahui. Maksud ketahui sini bukan mesti alim, tapi maksud ketahui di sini mengambil tahu. Kena ambil tahu. Tak tahu, kita ambil tahu. Jangan dah lah tak tahu, buat tak tahu lagi. Kita dah lah tak reti. Orang buat kuliah mengaji, orang panggil datang, suruh datang kuliah dengar. Nak buat tak tahu pula tu. Buat tak reti, buat tak kisah. Sampai koi lama koi tua, koi lama koi tua. Dah kali dah tak berapa larat. Dah tak boleh nak pergi pula dah. Telinga dah koi lama tak dengar. Dah. Masa tu barulah nak tengadah, nak panggil. Nak suruh mengajar pula. Tak boleh dah lah. Dah masa bahagian sehat gimana? Tak? Masa bahagian sehat melancong kan main. Habis kenduri. Tak ada kena-mengena dengan saudara dia pun datang. Punya jauh boleh pergi. Kuliah agama tak boleh pergi. Orang macam ni kalau Allah humban dalam neraka, layak ke tak layak? Tanya diri kita masing-masing. Betul tak? Orang macam ni, masa hidup, masa senang, masa muda, tenaga ada, Allah panggil suruh datang rumah Allah untuk solat jemaah, untuk belajar ilmu agama, dia buat tak erti. Tahu-tahu dah koi lama koi tak sihat.
Lepas tu mati. Lepas mati jumpa Allah hari akhirat Allah humban dia dalam neraka. Soalan dia mudah ke? Layak ke tak layak dia dihumban dalam neraka? Tu layak lah kan? Sebab tu dia gini, kita nak betulkan persepsi masyarakat hari ni. Hari ni orang cuma nampak jahat tu pada mencuri saja. Curi jahat, dia kata tak baik. Rasuah jahat. Dia kata tangkap orang yang buat rasuah. Betul lah, memanglah jahat. Ada maksiat zina jahat, tikar nombor ekor jahat. Dah tak mengaji agama tak jahat. Malah punca kenapa jadi jenayah, jadi berleluasa jenayah, jadi orang semakin jahat, hilang adab, hilang akhlak. Puncanya apa? Puncanya sebab tak mengaji. Tu punca dia. Ini lagi berat. Tak mengaji ni berat lagi. Tak kuliah ni, tak dengar, tak belajar ni, lebih-lebih lagi ilmu tauhid, ilmu akidah. Inilah punca segala-galanya. Sebabkan dengan tak menghiraukan ilmu agama lah, maka semakin rosak masyarakat, semakin rosak akhlak, semakin rosak kehidupan. Dia yang nak menyelamatkan kita ni agama. Apa-apa pun agama. Tu dia. Oi, cengeng Ustaz malam ni. Lah lama tak datang. Tak, bukan cengeng. Sebab akidah dia kena kerah gitu. Baru kita tahqiq, baru kita betul-betul tetap kemah dalam hati. Bermula dalil dia kata yang menunjuk akan wajib kita ketahui ilmu tauhid. Dia nak buktikan pada kita, bukan cakap kosong ni. Ada dalil. Dia nak tunjuk kita wajibnya kita kena mengaji ilmu tauhid, dia kata. Iaitu firman Allah Ta'ala. Firman pendek je. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa maksud fa'lam? Fa tu dengan makna maka. I'lam artinya ketahui olehmu. Makna bila gabung dengan fa tu jadi fa'lam. Maka hendaklah mu kena tahu. Tu maksud ayat tu. Maka hendaklah mu kena tahu benda. Annahu, anna artinya bahawa ataupun sesungguhnya. Hu tu nya, dia tu. Sesungguhnya dia ni siapa dia? Allah. La ilah. La tu makna lam nafi. La nafi maknanya tidak ada. Tidak ada apa? Ilah artinya Tuhan. Tuhan di sini dengan makna ismul jinsi, nama bagi jenis, berbentuk umum. God tu, tu Tuhan. Maknanya apa sahaja jenis sembahan yang disembah oleh orang. Tak kira lah matahari ke, topekong ke, dewa-dewi ke apa ke, itu dia dipanggil ilah. Yakni Tuhan yang dalam berbentuk umum. Orang kata tu Tuhan. Jadi kita rad, kita tolak, kita nafi. Tak ada Tuhan. Makna tak ada yang dikatakan Tuhan, yang dikatakan sembah itu semata-mata illallah, hanya Allah sahaja. Jadi makna yang sebenar-benar Tuhan yang berhak disembah hanya Allah. Lepas tu kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab lama sebagainya, dia terjemah la ilaha illallah artinya tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dia guna perkataan berhak. Berhak ni maknanya layak. Tak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Maknanya yalah, memanglah orang sembah matahari, orang sembah api, orang sembah Buddha, orang sembah patung, orang sembah macam-macam lah sembah. Tapi semua sembahan itu tidak berhak, ataupun makna kata tidak layak. Yang layak semata-mata hanya Allah. Tu kena faham. Hanya Allah. Allah sahaja yang layak dan berhak disembah. Lain tak layak. Kenapa tak layak? Memang sebab dia tak layak jadi Tuhan. Nak jadi Tuhan kerana lalat duduk kat hidung pun tak boleh tepis. Tu kata tak layak ni. Ni bukan penghinaan terhadap agama lain. Ini kita menceritakan yang hak. Mana yang benar-benar, yang batil-batil, yang betul-betul, yang salah-salah. Lepas tu dia kena jelas benda ni. Bahawa benda tu memang boleh dipikir dengan akal fikiran. Fikir dengan akal, tengok tu. Kamu juga yang ukir dia. Kamu ketuk pahat dia buat jadi bentuk. Tiba-tiba kamu sembah dia.
Dia tu pun kamu buat, kamu sembah. Ada macam ni. Ada. Tu banjir. Banjir air naik masuk dalam kuil. Tok Sami tu lemah. Gilah kita pun siang tengok dia, pergi selamatkan, awak lari. Dah sampai ke darat, Tok Sami kata, terima kasih tolong saya. Tapi itu saya punya dewa lemah dalam. Cuba fikir, mana Tuhan boleh lemah? Nak kata bukan kita hina tak, tapi fikir dengan akal. Anda kata kalau ada yang bukan Islam, jangan pandang sudut kita nak kata dia ke nak kutuk tak, tapi fikir dengan akal. Kamu fikir, buka secara matang. Betul tak betul? Adakah itu Tuhan? Layak ke dia dipanggil Tuhan? Dia sendiri pun lemah. Tuhan ni yang maha kuasa, yang kuat, yang segala-galanya. Tiba-tiba dia pun lemah. Dia pula pergi bagi makan kat Tuhan. Dia letak buah limau, tak apa. Siap tolong kopek tu, takut Tuhan tak pandai kopek. Ada orang gitu tu. Logik tak boleh. Logik tak logik kita dengan guna akal fikiran kita. Ya. Tu asal gini masuk tu. Dia nak panas tu. Allahu akbar. Tu kata. Jadi kita kena faham. Pasal dia gini. Kita kena, sebab tu ayat ni nampak je pendek, tapi maknanya mendalam. Kita tengok ayat ni kata apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam tadi kita sebut dah. Fa'lam maknanya apa? Maka hendaklah mu kena tahu. Makna mu kena ambil tahu. Tak apa, mu tak tahu tak apa. Kita tak tahu, normal, fitrah. Mana ada orang lahir-lahir terus alim. Siapa sini lahir-lahir keluar perut mak dia terus baca Quran? Wek-wek dia, auzubillahi minasyaitan. Ada. Dr. Yusuf Al-Qardawi tak begitu. Makna ulama besar mana pun bermula dengan jahil. Ngaji dulu. Masuk sekolah lah apa, dengan tok guru dia mengaji apa semua, sampailah dia besar jadi alim. Orang alim besar mana pun bermula dengan mengaji. Saya kata alim, Nabi Muhammad belajar dengan malaikat Jibril alaihissalam. Dia baca sirah dalam gua Hira, Iqra, bacalah. Nabi jawab dia, ma ana biqari'in, aku tak boleh baca. 3 kali perbuatan tu. Dipeluk Nabi dengan erat, dengan kuat. Nak ajarnya, itulah sifat kita manusia. Kita tak tahu tak apa. Yang jadi tak boleh tu dah lah tak tahu, buat tak tahu. Dah lah tak tahu, tak apalah kita tak tahu. Gilah ngaji ni buat tak tahu. Sampai ketua, sampai mati, buat tak tahu tu. Dan jadi macam mana? Jadi sebab tu dia kata fa'lam, maka ketahui olehmu. Maknanya kalau kamu tak tahu, tapi mu ambil lah tahu. Gilah belajar, gilah cari. Sekarang belajar pula senang. Zaman dulu tok guru tak ramai. Sebab ramai mana boleh mengaji sampai dekat Mekah, Madinah tu. Kenderaan tak ada. Tok syekh kita, ulama-ulama kita dulu kayuh orang panggil apa, tongkang apa, kayuh sampan gitu nak pergi ke Mekah. Duduk sana, bila sampai duduk sana tak balik-balik 30 tahun. Antara lain Syekh Daud Ibn Abdullah Al-Fatani duduk di Mekah 30 tahun, kata riwayat. Tak balik langsung 30 tahun tu. Maka kalau 30 tahun daripada muda sampai ketua, duduk situ mengaji. Balik, lepas tu pergi Madinah pula, tambah 5 tahun, 35 tahun. Lepas tu barulah balik ke tanah Melayu, balik ke tanah air untuk sampaikan ilmu pada masyarakat hari ni. Nak ceritanya zaman dulu nak ngaji agama mungkin susah. Jadi komang-komang pun kalau Allah tanyalah orang dulu-dulu, nenek moyang kita dulu-dulu, ni kenapa tak reti ni? Bab fardu ain tak reti, Allah cari tok guru pun payah. Ada gak bahagian alasan tu? Mana kata boleh gak kot, mungkin selamat kot sebab alasan tu kena gak munasabah. Lah ni kita nak jawab depan Allah, kalau Allah tanya kenapa tak reti, nak jawab benda? Allah payah tak mana? Allah kata. Tengok jadual penuh dalam dekat surau, jadual penuh kuliah ustaz panggil. AJK panggil ustaz ramai. Allah, saya meeting celah mana kata.
Dah sibuk sangat nak projek besar mana projek niaga benda. Nak niaga benda yang sampai tak boleh nak pergi dengar majlis ilmu apa sebagainya. Apa nak jawab? Jenuh. Ada. Zaman kita zaman orang cakap apa mengaji tu taklah kata nak mudah tu, belajar memang susah, tapi sumber untuk belajar tu ada di mana-mana. Kan? Pengajian pondok, ada banyak pondok, sekolah-sekolah agama dan sebagainya, surau-surau masjid buat pengajian. Apa lagi yang tak ada? Apa lagi yang susah? Apa lagi? Kena pula zaman teknologi, orang bubuh pula ni kat dalam internet, media massa ni ada ni. YouTube lah, Facebook lah, apa benda kita pun tak tahu. Nak Instagram, TikTok lah, TikTok pun ada. Ada mak benda TikTok kita pun tak tahu. Nah, ada buh dalam tu, tinggal lagi kita buka dengar. Buka kalau kat buka YouTube tu, boh nak nama ustaz apa, semua keluar. Boh nak nama kitab apa, nak mengaji ilmu apa, tauhid, fiqh, tasawuf, tekan je keluar. Nah, zaman mudah dah. Tapi jangan sampai tak datang surau sebab tengok YouTube lah ustaz kat rumah. Ada semua tak datang dah pula. Dah lah. Itu bahagian orang cakap apa? Alternatif. Mana tahu sakit ke apa tak dapat datang, tak apalah kita duduk tengok pakai YouTube tu. Tapi selagi boleh datang, datanglah. Belajar secara bersemuka lebih afdal. Dia begitu. Jadi fa'lam, maka hendaklah mu kena tahu. Dia kata, nak tahu apa? Annahu, bahawa sesungguhnya. Sesungguhnya ni maknanya sungguh-sungguh. Benda yang tahqiq, sungguh-sungguh dia nak memberi penekanan. Nya tu dianya siapa? Dianya Allah. La ilah, dia Allah itu la ilah, tak ada Tuhan. Ini dipanggil kalimah nafi isbat. Nafi dan isbat. La ilah nafi, illallah isbat. Nafi maknanya tolak. Mula-mula tolak dulu. La ilah, tak ada Tuhan, tolak. Kalau zaman jahiliah dulu, yang nak ditolaknya tolak keberhalaan lah. Allata, Al-Uzza, Manat, apa-apa berhala yang disembah orang Arab jahiliah dulu, itu tujuan la ilah tu, tolak habis semua. Ini semua bukan Tuhan. Zaman kita tak ada dah Allata, Al-Uzza, Manat ni semua tak ada dah. Tapi yang ada berhala-berhala yang menjadi dalam bentuk pemikiran kita. Mana berhalanya? Duit ringgit, pangkat, jawatan, keduniaan, harta dan sebagainya. Hari ni orang kerja punya pasal sampai semayang pun tidak. Itu siapa Tuhan dia? Kerja Tuhan ke? Nak kerja tu jadi Tuhan dia ke? Allah Tuhan dia. Sampai boleh tinggal semayang, kerja punya pasal. La ilaha illallah. Habis yang bagi rezeki Allah ke kerjamu? Ni yang jadi berhala zaman moden. Jadi kita la ilah tu, marah dah. Marah dah. Tak ada terus ya boleh? Hello? Lampunya ada. Keras sangat ni ada malam ni. Boleh dengar kot kan? Saya suara kuat. Mana tadi? Memang tutup. La ilah maknanya tak ada. Tak ada Tuhan. Zaman kita ni sembahan-sembahan berhala tu dalam bentuk tadilah dunia, pangkat, jawatannya ni kita nak buang. Bukan suruh buang tinggal terus jawatan, tak payah kerja apa dak. Tapi jangan bubuh di hati. Jawatan tu bubuh di tangan dah lah. Kunci kereta mana dia bubuh dalam hati? Kunci kereta kat tangan je. Makna boleh pegang, boleh lepas. Saat disuruh pegang, pegang. Saat disuruh lepas, lepas. Nak? Sama kat jawatan. Orang suruh pegang, pegang. Orang suruh lepas, lepas lah. Ni tak nak tinggal. Sebab apa? Sayang sangat. Sebab apa? Sebab dia buh kat dunia benda-benda ni. Maka yang ni takut-takut jadi rosak akidah, takut-takut ni jadi keutamaan dalam hati kita, sehinggalah kita menganggap itulah segala-galanya, maka jadi segala-galanya jadilah Tuhan. Sampai ada orang kata apa? Kalau tak ada duit mati oh. Jaga-jaga cakap gitu. Siapa ajar mu tak ada duit mati? Siapa ajar? Tak ada duit mati. Kita masa lahir keluar perut mak kita dulu ada duit tak? Mana ada duit? Siapa sini keluar perut mak dia ada RM5 dalam tangan? Saya kata RM5, 5 sen pun tak ada. Dah mati ke hidup? Hidup lah. Apa kata tak ada duit mati? Siapa ajar ni? Jangan ikut ni pemikiran-pemikiran barat yang nak merosakkan akidah kita.
Kita tak ada Allah baru mati. Nah, Tuhan yang mencipta kita. Duit tak ada masalah. Nah, kadang-kadang walau tak ada duit, orang bagi rezeki. Tak semesti dengan duit tu saja rezeki. Kan? Ada orang susah, memang duit tak ada, tapi makanan sampai kat dia. Orang bagi makanan. Jadi tak semesti dengan duit. Hari ni kita dah didoktrin. Tahu tak? Doktrin. Dia cocok dalam kepala kita ni, hidup ni pergantungan dengan makhluk. Dia ajar kita macam tu. Hidup bergantung dengan makhluk. Dia takut-takutkan kita. Yang ni kalau tak ada sijil SPM, mampu masa depan nak kerja apa? Ni. Akhirnya kita pegang sangat SPM tu. Kalau tak ada SPM, mampu lah kita habis nak kerja apa? Siapa ajar? Siapa ajar? Tu kata pelik. Mana ambil pemikiran gitu? Jadi rosak akidah umat akhir zaman. Jaga-jaga. Nak ambil SPM, ambil P lah. Tapi bukan itu tempat pergantungan. Nak simpan duit, simpan P lah. Tapi bukan itu tempat pergantungan. Nah, Allah sentiasa ada, takkan tak ada. Tapi setiap makhluk, masa ada, satu hari nanti tak ada. Bukti, Allah tunjuk banjir. Pernah tak orang yang kena banjir tu, dia terfikir dalam kepala dia, satu hari nanti rumah dia tak ada. Dia tak pernah terfikir. Nah, dia tak pernah sangka. Kalau dia sangka rumah dia tak ada, takkan duduk situ. Dia alih lama dah rumah dia pergi tempat lain. Nah, dia pun hidup aman, relax. Tak semena-mena Allah hantar hujan. Allah hantar hujan dan akhirnya bila dah habis air banjir dah surut, gigi cek balik tengok rumah tak ada, tinggal tangga je. Siapa sangka? Nah, Allah boleh buat gitu. Nah, kalau hidup kita bergantung dengan rumah, mana lagi rumah? Tak ada dah. Hidup kita bergantung dengan duit, Allah letakkan duit. Gimana dah? Mana duit? Tak ada duit. Tapi kalau hidup bergantung dengan Allah, Allah sentiasa ada. Allah tak pernah tak ada. Kita saja yang tak ingat kepada Allah, merasakan Allah tak ada dalam hati kita. Jadi yang ni tujuan mengaji ilmu tauhid. Dia nak tanam bahawa dalam hati ni yakin kita pada Allah. Buang yang lain. Dalam hati ni, bak kata guru kami, Tok Guru Siddiq hati ni dia kata macam cawan. Hati kita ni macam cawan. Kemudian kita ambil bola macam bola pimpong, bola kecil tu lah. Bola pimpong. Kalau bola putih masuk dalam cawan, bola hitam tak boleh masuk. Nah, kalau kita buat keluar bola putih ni, bola hitam masuk. Bila bola hitam masuk, bola putih pula tak boleh masuk. Maknanya dia boleh terima salah satu je. Kita nak boh sekali, Allah pun boh dalam hati, jawatan pun boh, harta pun boh, rumah boh, kereta boh, tak boleh. Dia mesti salah satu. Kalau dalam hati tu kita, dia balik. Tak boleh jerit dah lah. Kan dia rosak balik. Slow. Kalau dalam hati kita tu kalau dalam hati kita tu boh harta pangkat, mana nak boh Allahnya? Nak boh Allah tang mana? Tak boleh. Jadi itu maksud la ilaha tu. Kita nafi tu, kita rot, kita tolak habis buat keluar semua. Macam orang servis minyak hitam, dia buat habis keluar minyak hitam lama, dia nak masuk minyak baru. Macam tu kan? Itu namanya servis. Nak bersihkan balik enjin. Yang ni nak bersihkan hati. Enjin kat tu hati kita ni. Ini hantar kereta je pergi servis. Kita tak servis. Tapi kereta hantar servis bengkel lah. Orang hantar servis surau masjid. Jangan pergi hantar bengkel. Pergi bengkel tanya token kasih cuci. Nak token kata mana kereta? Tak, hati saya. Token kata mabuk tak, mana boleh. Sini cuci. Kan? Bawa keluar semua keladak-keladak, benda kotor, riak, ujub, takabur, kesombongan, ego, apa lagi, jawatan, pangkat buh keluar. Ni kita masuk masjid surau, tak heran siapa pun siapa pun kita, jawatan besar mana, hebat mana, mahal mana kasut kita, buh luar, tak boleh masuk dalam. Buh luar, tak boleh masuk dalam. Semayang, biar pangkatmu besar mana pun, agung, sultan, Dana Menteri, sembayang, sujud, muka sembah atas tanah. Tak kira siapa. Jangan ingat sebab dia ada jawatan, jadi dia letak muka kat mozaik kat dinding. Boleh? Allah buh muka situ. Allahu akbar. Dekat mozaik. Mana ada? Nak dekat sama dengan orang lain sama. Ponggong naik atas. Dalam ponggong ada apa? Ada najis.
Tu hebat sangat muka. Najis duduk naik atas daripada muka kita masa sujud. Tu sebab itulah ulama kata dalam banyak-banyak rukun dalam semayang, yang paling dekat kita dengan Allah ialah sujud. Bukan maksud dekat tu maknanya Allah kat bawah kita ni, dah. Tapi maksud dekat tu waktu itulah kehambaan kita pada Allah ni paling rendah. Mana paling rendah? Kita letak muka ni, muka paling laku ni, muka ni. Muka hebat lah, apalah, orang kagum lah tengok muka ni. Lah kali yang hebat-hebat tu duduk bawah sekali, duduk sama taraf dengan kaki bawah sekali. Biasa berjalan muka atas kaki bawah. Bahagian sujud muka dengan kaki duduk bawah sekali. Dan ke mana hebatnya? Itulah ketundukan. Buang habis benda-benda kotor, yang bukan-bukan, harta banggat, barang-barang dunia bawa keluar daripada hati. Letak mana? Bukan buang terus dah, tak suruh buang, tapi letak di tangan sahaja. Pangkat jawatan pun letak di tangan. Apa maksud letak di tangan? Saat disuruh pegang, saat disuruh lepas. Kita orang lantik, kita jawatan apa-apa, tak kisahlah, ketua kampung ke apa ke, pengusi surau ke apa ke, pegang pi lah setakat mana orang lantik. So orang kata dah bagi orang lain pula, bagi. Jangan banyak songeh. Ini dah tak boleh, saya dah ni. Itu makna hang cinta dah tu. Hang dah sampai tahap sayang, hang dah buh kat dalam hati. Tu hang lepas lah. Orang nak minta balik, ambil, tak apa, tak ada masalah, bagi. Sebab apa? Sebab dia barang dunia, barang yang tak lekat. Nak lekat di hati hanya Allah. Itu yang disebut la ilah. Makna kita buang dulu, buang benda-benda apa yang bukan-bukan, semua bawa keluar daripada hati. Lepas tu yang nak ditinggalkan illallah, hanya Allah saja biar kat dalam hati tu. Allah saja yang duduk dalam hati, yang lain bawa keluar semua. Barulah itulah namanya tauhid. Itulah namanya akidah. Itulah namanya usuluddin. Inilah dia. Inilah namanya akidah, tauhid dan sebagainya. Ya, keyakinan kita kepada Allah. Jangan ada benda lain. Dia apa-apa pun puncanya itulah. Kenapa jadi berantakan politik negara? Yang ni dengar kata Johor bubar kan? Pula dah. Kan? Mengapa bergaduh sama dia? Punca satu je. Bukan pasal warna bendera sangat sebenarnya, tapi punca satu. Sebab dalam hati tak ada Allah masing-masing. Kalau semua-semuanya dalam hati tu Allah, buat kerja untuk Allah, kerana Allah, untuk agama Allah, dia tak bergaduh. Sebab sama-sama matlamat. Dia bila matlamat, yang ni nak bahagian harta, nak pulun harta, yang ni nak bahagian kroni dia, ini nak, dia macam-macam menyimpang sana menyimpang sini, tak jadilah. Macam mana matlamat tak sama, destinasi tak sama, tapi duduk kereta sekali, tak boleh pergi. Orang ni kata masuk kanan, ni kata masuk kiri, dah macam mana nak buat kereta? Tak boleh, sebab matlamat tak sama. Dia nak kena, kita dalam kereta ramai-ramai tu semua matlamat sama. Nak pergi mana? Surau Simpang, Surau Al-Ma'ruf, nak pergi tempat sama, tak apa dah. Barulah tak ada nak bergaduh apa. Ni jalan nak pergi Surau Simpang, sambil jalan tu kata nak singgah KFC. Dia kata kita pergi ni Taipei Mall. Dia nak corner sana corner sini. Macam mana nak jadi? Tu. Batulah. Saya mencadangkan. Kita punya cadangan, tak tahu terima ke tak. Mana tahu ada orang nak buat usul dalam parlimen. Kita cadangkan siapa-siapa nak jadi menteri kena ngaji pondok dulu. Tunggu. Sibuk sangat ni dia. Sibuk sangat nak cek ustaz tak ada tauliah apa semua. Dia tak apa dah. Betul juga tu. Dah bahagian menteri tak ada tauliah, tak fikir pula. Ustaz crowd dia bukan besar sangat. Dia cakap ni pun kat dalam surau ni je. Tapi kalau pemimpin cakap, satu Malaysia dengar. Kalau betul dia cakap betul. Kalau dia cakap tak betul, bercanggah dengan hukum hakam agama, tak dia rosakkan berapa ramai orang. Yang tu tak nak jaga pula. Itu tak boleh lah ustaz. Nanti kami kena tangkap. Itu kerana kita ni takut dengan siapa? Takut dengan Allah ke takut dengan makhluk? Itulah hidup kita ni selalu dimomok-momokkan begitu. Ditakut-takutkan kita dengan makhluk. Akhirnya terlampau kita takut dengan makhluk sampai kita lupa Allah. Kita lupa Allah. Kita tak nampak Allah. Bukti saya nak tunjuk bukti. Takutnya orang kalau tertinggal pelitup muka.
Kan takut corona sangat sebenarnya dia tu, tapi takut kena denda. Nanti kena bayar saman, mampulah dia kata. Nah, takut sangat tertinggal pelitup muka berlari balik tu. Kan? Tu nama dia emas. Tahu emas? Emas mahal tu. Nampak? Lagi mahal daripada emas betul. Kan? Tu panggil emas tu, pelitup muka. Kan? Tapi dia tertinggal tudung, tak pakai kat kepala dia. Sikit tak heran. Nah, dia tertinggal pelitup muka, dia takut kerajaan denda dia. Nah, tapi tertinggal tudung, dia tak takut kerajaan Allah nak bakar dia dalam api neraka, tak takut. Bodoh ke cerdik? Kita bukan suruh langgar SOP, ikutlah. Tapi kalau apa manusia kata mu boleh taat, takkan Allah kata mu tak boleh taat? Ni. Sebab tu saya cakap, bila dimomok-momokkan kita takut sana, takut sini, akhirnya hati kita ni terlampau takut dengan makhluk sampai kita lupa Allah. Kita tak nampak ada Allah. Nak Allah orang tak takut. Sikit tak heran. Ikut ingat pesan mana-mana tempat kita tengok sila patuhi SOP. Baguslah tu. Tapi siapa nak ingat? Sila patuhi undang-undang Allah. Sila patuhi Allah. Ni bumi Allah ni. Mu nak selesai macam mana COVID? Nak cocok berapa dos lagi? Bila nak selesai? Mu tak boleh selesai sebab ni bumi Allah. Balik pada Allah baru selesai. Mu tak balik pada Allah, nak selesai macam mana? Tak? Tapi sombong hati. Manusia sombong. Tak nak balik pada Allah. Dia rasa dia bijak. Nak pakai juga akal fikiran dia. Konon-konon kajian sains sana sini boleh selesai. Betul dah, dari segi syariat kita buat kajian. Tapi dari segi hakikat hubungan kita dengan Tuhan, orang kafir tak pelik nama pun kafir. Jangan ikut kafir. Kafir bukan yakin dengan Tuhan. Kita orang beriman. Bila kita nampak benda ni banyak tak kena, banyak dia buat apa pun tak jadi, cek balik apa sebab hubungan kita dengan Allah. Tutup habis barang maksiat. Hentikanlah segala benda yang Allah murka. InsyaAllah buat munajat, doa ramai-ramai, nak istighfar ramai-ramai. Kita taubat daripada yang pemimpin paling besar sampai yang paling kecil. Taubat habis semua. Sungguh-sungguh taubat pada Allah. InsyaAllah Allah angkat penyakit-penyakit. Allah turunkan rahmat, keberkatan, hidup jadi bahagia dan sebagainya. Tapi tak nak. Semua nak ikut kepala otak sendiri tu. Lepas tu ikutlah nak sampai bila kita nak tengok. Buatlah. Allah nak tunjuk, Allah nak tengok. Kalau betul kamu boleh urus hidup kamu sendiri, buat. Aku nak tengok sampai mana kamu nak buat. Sombong. Macam seorang anak, dia nak buat satu benda, dia tak minta pertolongan ayah dia. Ayah dia tengok je, buat-buat tak jadi, buat-buat tak jadi. Ayah saja nak test, ayah dia boleh tolong. Tapi sebagai anak, kita minta ayah, tolong macam mana nak buat ni, saya tak ertilah. Patut cakap lah macam tu, tunduk kan. Kita anak je, jadi tunduklah kita pada ayah kita. Nanti ayah kita tolong lah. Ayah kita kasih pada kita, dia nak tolong, tapi dia nak tengok, sombongnya, tak minta tolong pun. Kan itulah hari ni makhluk. Sombongnya Allah tengok. Tak minta kat aku pun. Duk sibuk kalut dengan dia je sama dia. Ada cakap kita jaga kita. Habis Allah mana Allah? Allah jaga kita. Tak apa, boleh juga nak kata kita jaga kita tu, tapi dari segi akidahnya biar faham segala-galanya Allah. Tu bila dalam hati tu tak ada Allah, inilah jadi dia. Inilah punca dia. Dan mana ada orang nak mengaji kitab-kitab gini? Kitab-kitab lama gini, kitab akidah gini. Kitab-kitab nipih gini, siapa nak ngaji? Mana nak ngaji buat benda, boleh dapat apa ngaji ni? Boleh dapat apa? Orang nak ngaji tu peringkat universiti tu. Boleh cakap orang putih apa semua tu. Yang ni menguntungkan ekonomi. Gaji lebat lah. Kalau dapat belajar macam tu, boleh kerja hebat-hebat. Kalau setakat ngaji pondok, nak kerja apa? Dia tanya. Betul tak orang kata kan? Kalau ngaji sekolah agama, nanti dah besar nak kerja apa? Dia tanya. Dia tu ma'arif li sukun tu, 6 harakat aku sekeh dengan siku, apa jadi ni kata dia buat lekeh ngaji agama. Kita pandang rendah ngaji agama. Kadang bukan orang lain, kita sendiri juga. Anak kita tak boleh pergi dah sekolah kebangsaan, barulah nak hantar pondok, barulah nak hantar tafiz gitu gini. Bila dah tak boleh nak pakai, bila tak boleh nak bahagian dunia, tak boleh, baru nak cari akhirat. Tapi bila tanya nak masuk syurga tak? Nak.
Syurga mana nak buka kalau gitu? Kalau utama kita, matlamat kita dunia, bukan akhirat. Kan? Biarlah akhirat dulu. Patutnya macam tu. Oh, mengaji, dia nak suruh dia hafal Quran dulu, tengok-tengok tak boleh hafal Quran. Tak apalah, ngaji sains je lah. Patut balik gitu. Ni dah ngaji sains tak boleh, baru nak suruh hafal Quran. Mana sains lebih besar daripada Quran lah. Memang hari ni orang nampak sains lagi besar daripada Quran. Apa Quran kata tak nak ikut, apa hadis kata tak nak ikut, dia sibuk ikut sains dia tu. Kalau sains tu bersumber daripada orang kita Islam, boleh tahan kira. Ni sumber daripada kafir, ikut apa kata kafir. Tak? Ingatlah, mereka takkan reda kita ni. Kan? Ingat mereka nak tolong sangat kita, padahal nak hancurkan kita adalah itu kita bagi kepercayaan sangat. Nak? Tu. Sebab tu penting. Sebab tu dia kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui olehmu bahawasanya tak ada Tuhan yang disembah sebenarnya, yang ada lagi esa melainkan Allah. Tuhan di sini bukan maksud untuk orang Islam, semua. Siapa pun dia, Tuhan dia Allah. Cuma persoalannya, dia tu beriman ke tak beriman. Tu saja. Apa makna iman? Iman artinya percaya, dia yakin. Nah, Tuhan Acong Allah, Tuhan Mutu Sami Allah, Tuhan Lingguang Eng Allah. Nah, siapa pun dia Allah Tuhan dia. Tak payah kata manusia. Tuhan setan Allah, Tuhan si Dajjal tu Allah juga. Semua Allah. Mana ada yang lain? La ilaha illallah. Tak ada Tuhan, Allah ya, melainkan Allah. Nah, kita kena pegang gitu. Jadi bila jadi balik. Kuat sangat. Tak boleh, dia nak share. Dia nak kuat juga. Tak boleh slow suara ni. Dalam sian adik. Baik. Balik tadi, Tuhan Allah tadi. Jadi bila Allah tu Tuhan, mana boleh ra'i yang lain? Tak boleh ra'i. Ulama jawab lama dah benda ni, tapi tiap kali tahun benda ni ulang. Tiap kali tahun benda ni ulang. Lagi-lagi yang bulan sudah bulan 12 tu. Nak time zaman apa, bila hari Christmas, tengok pakai topi bau janggut, janggut Santa Claus. Orang suruh bau janggut ikut Nabi, tak nak ikut. Yang Santa Claus ni nak ikut sangat. Pakai baju Christmas apa semua. Orang kata tak boleh dah. Itu meraihkan agama lain. Bila meraih agama lain, rosak, pecah ni kalimah la ilaha illallah ni pecah. Mana kalimah kamu la ilaha illallah, kamu kata tak ada Tuhan melainkan Allah, tiba-tiba kamu raih Tuhan lain. Dah mana kata kamu kata tak ada Tuhan melainkan Allah tu pergi mana? La ilaha illallah tu. Habis rosaklah kalimah ni dalam hati dia. Pecah. Pergi cuci kuil. Masuk dah ni. Cuci kuil. Tu saya kata baik mu cuci lembu. Cuci lembu tak apa. Allah tak marah. Ini cuci kuil. Dia kata, ustaz, kami nak tolong-menolong ustaz. Betul, tolong-menolong. Tapi ada adab-adabnya, ada peraturannya. Jangan ingat niat kamu baik, semua benda boleh kamu tibai je. Tak boleh. Ingat, kita kena faham gini. Walaupun niat hati kita baik, tapi biar kena cara, baru dia jadi baik. Kalau niat saja baik, cara tak kena, dia tak jadi baik, jadi jahat. Contoh, dia rompak bank. Kan? Kita ramai-ramai ahli jawatan kuasa surau simpang pergi rompak bank, contohlah. Lepas tu kena tangkap. Polis tanya, kenapa rompak? Kami nak tolong asnaf. Kami ambil duit ni bukan sebab kami nak jadi kami nak jadi kaya dah. Kami ambil duit ni kami nak bagi orang susah, fakir miskin. Niat kami baik. Dia kata sebabkan niat kamu baik, kamu kena duduk dalam penjara 10 tahun ya. Mana boleh, dia tak boleh terima. Walaupun niat tu baik, tapi cara tak kena, tak boleh. Cara tu salah, tetap salah. Kan? Contoh lagi, apa benda yang paling baik dalam ibadat? Dalam banyak-banyak ibadat, yang paling baik ialah semayang. Semayang ni paling baiklah. Semayang ni lah pahala yang akan ditimbang dahulu daripada ibadat lain. Sehingga kan kata ulama, kalau elok semayangnya, eloklah yang lain. Tak elok semayang, tak eloklah yang lain. Memang semayang ni paling baik. Tapi kalau perempuan itu dalam keadaan haid ataupun nifas, tak habis lagi tempoh haid dia, tak habis lagi tempoh nifas dia, dia pun pergi semayang. Hukumnya boleh ke haram? Haram. Apa makna haram? Boleh dosa. Semayang pun dosa. Ya, tak kena cara.
Asal semayang tu benda baik, tapi caranya tak kena. Macam cara tak kena? Sebab dia dalam keadaan haid, tak boleh semayang. Dia pergi semayang juga. Saya niat baik Ustaz, walaupun haid saya nak semayang juga. Niat baik tu tak kena cara. Bila tak kena cara, dia tak jadi baik, dia jadi jahat. Jahat macam mana? Allah hukumkan dosa. Dapat dosa dengan sebab dia semayang. Jadi tak semesti semayang boleh pahala. Kadang-kadang dengan semayang pun boleh dosa. Bila tak kena caranya. Jadi kena habis dulu haid tu, habis dulu nipah tu, lepas tu baru mandi, lepas tu baru boleh semayang. Dia begitu. Lepas tu lah cara-cara ni mana nak ambil? Ilmu. Lepas tu apa-apa kena belajar lah. Kenalah belajar, baru kita tahu cara mana yang betul, cara mana yang salah. Bila dah tahu cara betul salah, baru kita boleh ikut. Ini pakai ikut hentam. Yang cuci tu bukan mak rempit, bukan mak isak dadah, budak-budak kolej. Ni kita nak tunjuk, Allah nak tunjuk pada kita tuan-tuan. Kita duk sibuk nak anak kita cerdik sangatlah kononnya, pandai sangat nak masuk U. Tapi kita tak sedar bahawa kita tak didik dia dengan pelajaran agama. Akhirnya jadi macam tu. Sampai pergi cuci kuil, rosak akidah. Baik mak rempit dia pun, dia tak rosak akidah. Preng, azan. Kita mayang luar, dia kata. Pam, makin sini. Contoh. Nak ceritanya, bukan nak kata mak rempit tu bagus, tak. Tapi nak ceritanya, agama tu nombor satu. Sebab tu kita jangan pandang baik itu daripada pandangan manusia, tapi pandang baik itu daripada pandangan Allah. Kalau pada pandangan manusia, orang kata baik. Kalau ikut pandangan manusia, Ustaz marah dia sangat, kenapa Ustaz? Dia cuma pakai seluar pendek je, dia bukan pukul orang, dia bukan rogol orang, dia tak buat zina, dia cuma pakai seluar pendek je. Orang anggap pakai seluar pendek itu tak salah, bukan orang jahat. Alah Ustaz, dia cuma tak semayang je Ustaz, tapi dia baik, dia suka tolong orang, dia suka derma, dia cuma tak semayang je. Orang pandang tak semayang tu tak apa, bukan jahat. Lepas tu hari ni orang tak semayang pun dilantik jadi pemimpin. Orang dedah aurat pun lantik jadi pemimpin. Sebab apa? Dia tak nampak tu jahat. Sebab dia memandang dari sudut pandangan manusia. Kita jangan pandang dari sudut pandangan manusia, kita pandang dari sudut pandangan Allah. Allah kata buat macam ni baik ke jahat? Kalau jahat, jahat. Mu tak semayang, jahat. Walaupun mu suka tolong orang ke, mu jahat sebab tak semayang. Walaupun mu suka buat kebajikan, tapi mu dedah aurat, seluar pendek, mu jahat di sisi Allah. Soal dia buat benda baik, kita akui benda tu memang baik, tapi diri kamu tu jahat dengan Allah, sebab kamu tak taat perintah Allah. Kalau orang cakap apa, buat dosa masih malu-malu boleh tahan kira, maknanya dalam hatinya ada juga rasa bersalah dengan Tuhan. Tapi hari ni punya bala tuan-tuan, bukan banjir masalah bala, bukan rumah terbakar bala, bukan Covid masalah bala. Tapi bala yang paling besar kita umat akhir zaman ialah apabila dosa sudah lagi tidak nampak ianya dosa. Orang tak nampak dah, tak semayang tu sama macam satu kesalahan. Buat steady. Minta maaf cakap, kadang-kadang kita selalu hadir surau, kadang-kadang anak kita kat rumah tak semayang, subuh tak bangkit. Kita siap-siap pagi tu nak pergi dah semayang subuh di surau, anak berdengkur lagi kat rumah. Kita buat tak heran. Bangun pagi siap hidang dia nasi goreng tu. Patut kalau anak tak bangun subuh, jangan hidang nasi goreng, hempuk dengan pinggan tu atas kepala. Nak jadi apa ni? Nak jadi setan. Patut ajar anak gitu. Tak kita tak apa, makanlah mak tolong suap. Tolong suap siap. La ilaha illallah. Ada pengantin tu, tengok pengantin kahwin nak. Macam mana? Kena dia tengah hari nak sanding pula atas pelamin. Makeup penuh dah ni. Kalau ambil uduk rosaklah makeup. Bayar berapa ratus kat mak andam. Jadi biar. Lepas tu orang bersilat lah kat depan lah, apalah sekejap lagi. Nak potong kek lah, habis zuhur, masuk asar, zuhur tak semayang. Setan pun pandai nasihat dia. Alah hari ni je hang tak semayang, nanti hang kodok lah balik. Dia buat main-main hukum Allah. Faham tak? Ramai tak jadi macam tu. Bapak pengantin pun tak tegur anak. Bapak pengantin syok dah salang kaut.
Allah. Nah, nampak kawan tu jalan kot kona sana, tarik sini lalu masuk sini. Apa lalu kot sana ni masuk sini? Kawan tu nak ngelak dah. Nah. Nah, salam. Nah, bahagian tu. Dah bahagian tu anak tu. Patutnya kalau pengantin tak semayang, bukan silat kahwin ni, silat terus dia tu. Nah, orang sini pergi atas kepala. Nah, tak nak semayang sangat. Nah, kalau pengantin tak semayang, jangan renjih air mawar, renjih air longkang tu. Hidup air longkang hanah tahu ke. Kata tak nak semayang sangat. Tu. Kan? Kita nak biar didik masyarakat, biar nampak berat soal agama ni. Hari ni agama dibuat ringan. Lepas tu kita gaduh kepala, kenapa masyarakat kita zaman sekarang jadi macam ni? Tak payah tanyalah. Kita tengok 50 tahun yang sudah, apa jadi? Orang mengabaikan pendidikan agama. Saya ingat ni, tok guru saya dia cerita, dia kata zaman di sekolah dulu, pelajaran pendidikan agama di sekolah jadi pilihan dengan pendidikan seni. Orang boleh pilih nak ambil pendidikan seni ke nak ambil pendidikan agama. Banyak orang pilih ambil pendidikan seni sebab senang lulus. Kalau pendidikan agama kan sangkut tak lulus, nanya pula. Akhirnya tolaklah, tak mengaji agama. Orang tak heran. Sampai ke hari ini pendidikan agama bukan jadi syarat lulus SPM. Kan? Masuk kolej apa semua. Lepas tu terus terang saya cakap, pelajaran agama di sekolah-sekolah kebangsaan dan sebagainya tidak memadai. Tidak cukup. Tak cukup. Untuk nak betul-betul mentarbiah diri kita, nak selamat di akhir zaman ni, tak cukup. Kenapa saya kata tak cukup? Saya tahu juga lah sebab saya pun aliran sains dulu. Sains saja, subjek besar dia sains. Sains tu pecah 3. Ada fizik, ada kimia, ada biologi. Matematik pecah, ada matematik moden, matematik tambahan. Tiba-tiba pendidikan agama Islam seketul aja. Padahal pendidikan agama Islam tu ada tauhidnya, ada fiqahnya, ada tasawufnya, ada sirahnya, ada tajwidnya, macam-macam cabang. Tiba-tiba semua tu dikumpul jadi satu. Cukup ke tak cukup, saya tanya. Jadi kita madai gitu je tak cukup. Lepas tu tak terkesan apa-apa pun. Memang barat lah nak tumbah. Memang tu tujuan dia. Dia kata nak rosakkan orang Islam, rosakkan agama dia, bukan rosak diri dia tu. Dia dengan agama tu semakin jauh. Kita dengan Islam tu semakin jauh. Lepas tu Nabi kata, fi akhiri zaman la yabqa minal Islam illa ismuhu. Pada akhir zaman tidak ada yang tinggal daripada umat akhir zaman itu melainkan tinggal nama sahaja Islam. Nama je lah Islam. Ni semua kita nama Islam, tapi akhlak jauh daripada Islam. Nah, pakaian jauh daripada Islam, makanan jauh daripada Islam. Ni terang-terang kedai tu tulis kedai Cina. Nak terang-terang memang kedai bukan orang Islam. Ada orang Islam makan dalam tu, elok-elok makan, dengan pakai tudung makan, buat dalam tu. Hari ni hati-hati tuan-tuan, sebelum saya berhenti ni saya nak nasihatkan. Kita ni jumpa pun jarang-jarang, ini kesempatan yang ada, kita bagi tahu. Kurang-kurang ni bahagian saya lepas untuk pesan memesan. Nah, sekarang ni mereka bawa konsep keharmonian konon-kononnya. Penyatuan seluruh agama. Itu dah ada dah. Mereka nak sambut Hari Agama Sedunia. Ni gila punya ni. Dulu tak pernah dengar benda-benda macam ni. Sekarang mereka mula bawa. Mereka ajak kita, okey, kita jangan gaduh-gaduh, jangan perang-perang, kita semua agama hidup harmoni. Nampak? Nampak macam baik. Sebab tu dia cakap, jangan tengok pada pandangan manusia, tengok pada pandangan Allah. Kalau tengok pada pandangan manusia, nampak baik kan lah. Ni hidup harmoni ni, nampak baik kan lah. Begitulah juga berlaku di peristiwa Nabi dulu. Orang Arab jahiliah, kafir jahiliah datang kat Nabi. Abu Jahal datang kat Nabi. Inilah Muhammad, kami dah serik dah nak berperang dengan kamu. Kamu pun tetap berkerah nak bawa agama kamu ni. Ginilah, kita buat toleransi. Macam mana toleransi? Hari ni kami sembah agama kamu, kami ikut apa kamu punya agama. Esok kamu pula sembah Tuhan kami, kamu ikut agama kami. Kita gili-gili. Jadi kita aman, Mekah aman, tak payah gaduh-gaduh. Soalan saya mudah je, Nabi terima ke Nabi tolak? Kalau betul dia ni bagus untuk keamanan, Nabi terimalah. Tak, Nabi tolak. Nabi kata, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Kamu nak sembah apa ke, lantak kamulah, itu urusan kamu. Kami dah dakwahkan, kamu nak buat juga, sukati kamu. Tapi kami, urusan kami. Jangan ada percampuran dalam agama.
Nak hidup harmoni bukan salah. Islam menganjurkan hidup harmoni. Tapi harmoninya kita dari sudut kebangsaan, dari sudut kemanusiaan. Itu tak apa. Kita nak hidup masyarakat majmuk secara harmoni. Melayu, Cina dan India. Tak apa. Sebab Melayu bangsa, Cina bangsa, India bangsa. Nah, tapi nak hidup harmoni antara Islam, Hindu, Buddha, Kristian, tak boleh. Sebab itu dah melibatkan akidah, kepercayaan, keyakinan. Itu agama, tak boleh. Kita tak boleh ra'i agama lain. Nah, sebab kalimah kita la ilaha illallah. Itu kena fa'lam tu, kena faham. Nah, kebangsaan tak apa. Sebab tu saya kata tadi, lemah. Tok Sami tu lemah. Kita selamatkan Tok Sami tu, tak rosak akidah. Sebab kita selamatkan dia bukan kerana dia Tok Sami, tapi kita selamatkan dia sebab dia manusia. Bila sampai darat, Tok Sami kata, saya punya dewa lemah dalam tu, awak tolong ambil. Kita pun berenang balik, pergi angkat patung. Tu baru bodoh. Kok lemah mana pula patung tu? Kita pergi tolong angkat tu, itu dah jadi syirik. Itu dah meraihkan agama lain. Nah, jadi kita cuci rumah acong, tak apa. Kita cuci rumah acong bukan kerana acong tu Buddha, tapi kerana manusia, sama-sama manusia tolong-menolong. Tak apa. Kita cuci rumah acong, cuci rumah mutu Sami, tak apa. Tapi sampai cuci kuil, ini bukan. Sebab kuil bukan rumah kemanusiaan. Kuil tu rumah agama dia. Soal agama, stop. Soal agama tak boleh. Nah, itu kita kena faham. Mana yang boleh, mana tak boleh. Nak faham macam mana? Kena mengaji lah. Tak mengaji tak tahu. Bila mengaji baru tahu. Apa boleh, apa tak boleh. Macam nak baca Quran lah. Mana boleh baca kod hentam. Habis semua benda dia dengung. Tentang kaki dengung. Kan? Habis dia langgar habis semua hukum tajwid. Tak boleh lah. Ada undang-undang dia. Yang ni kena baca panjang. Ini kena baca pendek. Begitulah dalam hidup. Ada boleh, ada tak boleh. Ada benda digalakkan, ada benda diharamkan terus. Ada kena tengok. Hukum hakam. Dia kena mengaji. Udahlah tu. Sampai 3 kali dia tak bunyi, nanya lah. Dia dah bagi amaran 2 kali tu. Dan kita berhenti kat sini dan kita akan sambung dan firmannya kul huwallahu ahad. Di situ nah. Di situ. Ya. Ya. Minailu. Okey. Betul. Dia kata okey, baik. Soalannya, kalau semayang tak khusyuk, berdosa ke? Itu soalannya. Okey, baik. Kita kongsikan. InsyaAllah. Baik, khusyuk itu anjuran syarak, tapi bukan menjadi syarat sah semayang. Tu kena mengaji kat tu. Lepas tu saya ginilah. Saya tak kata siapa-siapa salah. Tapi kalau kita nak mengaji, lebih baik kita mengaji pakai kitab-kitab yang muktabar. Kitab-kitab pondok, kitab-kitab turas, kitab-kitab lama. Gini, dia jawab jelas semua. Dia bagi jelas dah dia punya hukum hakam. Baca dalam kitab Hidayatus Sibyan, syarat sah semayang. Ada 12 situ. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Ada tulis kat situ. Syarat sah semayang tak sah sekiranya tidak khusyuk. Ada sebut? Tak. Bila tak ada sebut, khusyuk bukan jadi syarat sah. Khusyuk itu tambahan. Maknanya lebih baik, lebih afdal. Jadi ulama jawab dah, kalau semayang tidak khusyuk, tidak membatalkan solat. Maksud tak batal solat, tak berdosa lah. Nah, tetapi lebih baik kita semayang khusyuk, itu sahaja. Ada. Jadi biar jelas. Jadi jawapan dia yang mudahnya, tadi saya hurai panjanglah. Jawapan mudahnya, tidak berdosa dan tidak membatalkan solat. Habis itu ayat Quran tu, fawailul lil musallin, neraka wil bagi orang yang semayang, iaitu orang yang sahun. Sahun makna apa? Lalai. Maksud lalai di sini bukan tak khusyuk. Baca kitab-kitab tafsir. Nah, maksud lalai di sini bermain-main dalam solat atau memain-mainkan solat. Nah, buat semayang tu buat tak indah, buat tak anggap tak penting sampai tinggal semayang, ataupun semayang lewat-lewat sampai habis lupa waktu, ataupun dalam semayang dia main-main. Memang sengaja main.
Orang yang semayang tak khusyuk bukan sengaja main, dia semayang dah, tapi tengah-tengah semayang tak ada makan ke lepas ni. Contoh. Dia bukan sengaja nak datangkan benda tu, tiba-tiba kadang-kadang dia datang. Contohlah. Kan? Contoh benda tu datang sini. Kita pun kadang-kadang susah nak kawal. Ustaz sendiri pun kadang saya sendiri pun Allahu Akbar. Kitab sekejap lagi berhenti kat mana? Dia main situ pula. Kacau sungguh. Kan? Kadang benda tu. Jadi kalau macam tu habis dengan ustaz pula kena masuk neraka. Sebab banyak kat kita bukan boleh khusyuk enggak. Kita bukan makam macam para sahabat wali-wali Allah. Jadi benda tu anjuran, maknanya lebih baik. Lebih baik kalau kita, tapi jangan kita buat endah tak endah aja. Kita kena hadirkanlah khusyuk tu sedaya yang kita mampu. Dan kalau tak mampu, tak apa dah. Sama juga pakai tudung. Orang kata nak pakai tudung ni kena ikhlas. Kalau tak ikhlas, baik tak payah pakai tudung. Baguslah duduk anak neraka tu. Nak tunggu ikhlas bila nak bahagian ikhlas. Tak paksa diri dululah. Bila dah pakai, ikhlas tu datang sendiri. Kalau kata tak payah semayang nanti tak khusyuk. Baguslah tak payah semayang. Semayang dululah. Dalam semayang tu nanti insya-Allah khusyuk tu datang. Ada. Makan gula dulu baru manisnya datang. Gitulah. Ini gula pun tak makan lagi. Dah tahu kerja mana. Tak boleh dah menjawab soalan kau dah. Jadi insya-Allah dia gitulah. Mudah-mudahnya begitu. Senang aja. Dia Islam ni macam ni tuan-tuan. Islam ni dia tak ketat sangat dan tak longgar sangat. Jangan kita pegang Islam sampai ketat sangat sampai napah pun tak boleh. Macam pakai seluar. Pakai seluar ketat gila. Bila kita perut dah gendinih ke depan, pakai ketat gitu, paksa gak butang tu sikit nak campak dah butang. Sebab paksakan juga. Macam mana nak bernapah? Dah kali mati situ. Mati, orang tanya mati sebab apa ni? Mati pakai seluar ketat. Nampak? Ataupun juga buat longgar-longgar je Islam ni, buat tak heran, buat tak kisah. Longgar-longgar macam orang pakai seluar longgar. Sarung-sarung jatuh. Nampak habislah benda dalam. Memalukan diri, mengaibkan diri. Jadi Islam bukan begitu. Islam ni dia macam pakai seluar trek tu, dia pakai getah. Dia fleksibel. Masuk ngam-ngam. Ketat sangat pun tidak, longgar sangat pun tidak. Itulah namanya Islam. Lepas tu Islam aja tak boleh sembahyang berdiri, sembahyang duduk. Kalau tak boleh sembahyang duduk, sembahyang baring. Tak boleh baring? Mana ada orang tak boleh baring? Baring tu dah kali dah. Cuma kalau dalam baring pun tak boleh bergerak, kata ulama pakai mata. Kalau mata pun tak boleh gerak, pakai hati. Maknanya tak ada kamu tak kira. Sembahyang kena berdiri ke? Aku tak kira berdiri ke? Mana boleh. Islam tak kerah gitu. Jadi dia ada longgar dia. Lepas tu janganlah longgar sangat pula. Kalau uzur tak payah sembahyang. Siapa aja? Tetap kena sembahyang. Sehingga kan kalau kita tak boleh ambil uduk pun, kita kena upah orang untuk ambil udukkan untuk kita. Mana situ tak longgar sangat, tapi tak ketat sangat. Itulah. Jadi itulah keindahan Islam. Boleh nak? Boleh. Okey. Boleh. Jadi insya-Allah lah cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun sikit pun jadilah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Dan macam biasa kat luar sana ada sikit produk perniagaan. Disebabkan bulan sudah saya tak datang, jadi kena beli 2 kali. Bulan sudah ni dengan bulan ni punya. Jadi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina
sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.